Boleh respon, boleh cikgu. Pak Pelajar boleh dengar? Kalau dengar, okey, terima kasih Faris atas respon. Cikgu harap boleh dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam kita punya kelas secara atas talian KPDPR untuk minggu yang ke-31. Okey, minggu ini kita bersambung kembali, kita meneruskan jadual minggu A kerana minggu lalu ialah minggu aktiviti yang diganti dengan PDPR. Kita tidak ada minggu aktiviti, maka minggu lalu minggu A dan alhamdulillah minggu ini juga minggu A. Okey, para pelajar, terima kasih atas komitmen yang telah diberikan. Okey, dengan hadir secara atas talian, kita sedia maklum ada mungkin kekangan-kekangan tertentu yang tidak dapat hadir. Setakat ini yang baru maklum kat cikgu ada 3 orang saja. So kalau cikgu tengok sekarang di talian kita ada 17 tambah 3 pada 20. So ada lagi 8 orang pelajar yang tidak ada maklumat lah. Tidak ada maklumat apa yang berlaku. So tahniah, terima kasih atas komitmen 17 orang pelajar yang hadir pada hari ini. So dalam masa yang sama, Presiden Jane nanti boleh tolong ingatkan rakan yang lain untuk teruslah masuk di talian sementara kita meneruskan kita punya kelas. Okey para pelajar. So, terima kasih juga cikgu ingin mengucapkan, dan terima kasih juga cikgu mengucapkan kepada para pelajar yang berjaya menghantar tugasan minggu lalu, iaitu menghasilkan peta minda. Ada pelbagai bentuk cikgu tengok peta minda dia, ada yang jelas, ada yang menarik, ada yang buat simple. Okey, itu atas kreativiti masing-masing lah. Apa yang penting ialah komitmen anda untuk menghasilkan kerja yang berkualiti. Kita dalam PDPR ini bukan hanya menghasilkan kerja sahaja, tapi kita nak pastikan pelajar dapat menghasilkan kerja yang berkualiti lah. Cikgu kira masa yang diberi pun cukup fleksibel dan cukup lama lah. Okey, dan cikgu pun tidaklah menekankan apa dipanggil terus pukul 5 mesti tutup dan sebagainya. Kita consider atas waktu-waktu tertentu, ada setengah pelajar yang hantar hingga pukul 8, 9 malam pun cikgu terima. Yang penting ada respon lah bila cikgu beri. Maklum cikgu tanya tu dia ada feedback dan di WhatsApp cikgu maklumkan dia akan hantar lambat dan sebagainya. Kita sedia maklum benda itu. Tahniah, terima kasih atas komitmen para pelajar yang menghantar tugasan minggu lalu. Okey, untuk minggu ini para pelajar kita akan meneruskan pembelajaran kita, okey, sesi kita pada minggu ke-31. Kalau kita ikut rancangan pengajaran tahunan kita masih akan terus menyambunglah bab 2.3 iaitu reka bentuk elektrik. Okey, cikgu share skrin dulu. Okey, cikgu harap anda boleh nampaklah ni. Cikgu cuba buka dulu kita punya buku. Okey, macam muka cikgu ke depan pula kan? Okey, boleh nampak ke ni? Tak apa, kita cuba minimizekan di sini Okey. Okey, apa yang cikgu nak sentuh hari ini ya para pelajar? Okey, kita akan meneruskan bab elektrik. Seperti aku maklumkan tadi, kita akan meneruskan bab elektrik. Okey, di mana anda akan inilah. So kita akan meneruskan, kalau minggu lalu kita dah sentuh para pelajar, kita dah mula bab 2.3 pada minggu lalu, kita dah bincangkan tentang asas lah, iaitu tentang sumber. Okey, kita dah bincangkan tentang sumber elektrik. Okey, itu kita dah bincangkan pada perjumpaan kelas minggu lalu. Okey, cikgu kira anda pun dah buat peta mindanya, so anda dah jelaslah tentang perkara tersebut. Okey, untuk itu anda boleh rujuk buku teks masing-masing.
Okey, boleh rujuk pada buku teks masing-masing iaitu pada muka surat 60. Okey, ini yang kita bincang minggu lalu lah. Kita bincangkan tentang sumber tenaga elektrik. Okey, kita dah bincangkan ada 4. Okey, dan anda pun telah maklumlah. Okey, dia ada sumber, dia ada apa lagi? Medium, ni elemen Ada beban dan juga ada kawalan. Kita juga telah membincangkan pada jumpaan yang lalu itu jenis-jenis arus. Basically dia ada 2 jenis arus. Sama ada arus tu ulang-alik ataupun arus terus. Okey, kita dah bincangkan juga pada perjumpaan yang lalu itu menunjukkan cara reka bentuk hitar peralatan elektrik. Apakah faktor yang dipertimbangkan lah. Ada 3 aspek di sini dibincangkan iaitu keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan juga sambungan litar. So sebagai contoh periuk nasi ini anda melihatlah dan anda boleh juga lihat pada komponen ataupun peralatan elektrik yang lain yang ada di sekitar rumah anda. Macam mana cara dia buat susunan litar dia, macam mana dia dari aspek keselamatan dia, okey. Macam mana dari aspek dia punya apa? Kedudukan peranti dalam litar dan juga sambungan litar dia. Okey, ini kita dah bincang pada kelas yang lalu. So hari ini sebenarnya kita akan menyambung seterusnya. Okey, iaitu 2.2.3 seperti yang Cikgu maklumkan dalam grup WhatsApp pagi-pagi bincangkan tentang membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. Topik ini tidak panjang para pelajar tetapi dia memerlukan pemahaman sedikitlah sebab ada part teknikal, anda kena memahami dia punya formula dan kita akan ada cuba buat latihan pengiraan supaya anda boleh jelas lagi. Okey, dan cikgu kira para pelajar pun sebenarnya telah mempelajari topik ini sebenarnya semasa dalam subjek sains lah sebenarnya. Sama ada tingkatan berapa cikgu tidak pasti tapi ada dalam subjek sains ada pengiraan parameter elektrik ini. Okey. Boleh setakat ini jelas? Ada sebarang persoalan? Boleh respon? Setakat ini jelas? Jelas, cikgu. Okey, terima kasih jelas. Dia tak bertambah kita tengok pelajar. Sekarang ni ke semakin berkurang. Alhamdulillah, terima kasih bertambah seorang lagi. Okey, so kalau kita melihat daripada aspek itu para pelajar, okey, kita akan melihat yang inilah pertama iaitu tentang macam mana kita nak tahu. Dalam parameter elektrik sebenarnya basically kita ada 4 benda lah, okey, yang kita akan lihat ataupun kita akan kira. Dipanggil sebagai hukum Ohm. OHM tu, Ohm di mana kita akan melihat dari aspek macam mana parameter aspek ni, voltan, arus, rintangan dan kuasa. So, kita nak melihat hubung kait antara voltan dan arus listrik. Okey. Kita juga ingin melihat macam mana lagi dari aspek apa? Rintangan pula macam mana, dari aspek kuasa pula macam mana. Okey. So, kena ingat 4 perkara ni, iaitu voltan, arus, rintangan dan kuasa. Itulah yang kita kena tahu yang ada dalam parameter, pengiraan parameter elektrik. Okey. So, basically dikatakan hubungan voltan dan arus elektrik adalah berkadar terus. Apa maksud di sini berkadar terus? Apabila voltan bertambah, arus elektrik akan bertambah juga. Maksudnya bila voltan V itu tinggi atau meningkat, maka kita punya arus lah, ampere tu, arus kita, arus akan meningkat juga atau bertambah. Okey. Manakala untuk hubungan rintangan dan juga arus elektrik adalah berkadar songsang. Okey, kalau rintangan dan arus elektrik. Okey, rintangan ni kita boleh bayangkan para pelajar seumpama sebagai halangan. Maksudnya kalau satu laluan elektrik itu lurus saja, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, maka automatically dia punya arusnya akan tinggi. Sebab tu dia kata berkadar songsang. Maksudnya kalau rintangan tinggi, maka arus yang mengalir pun akan jadi rendah. Sebab apa? Sebab ada banyak halangan. Kita dah faham tadi rintangan seperti halangan. So kalau laluan itu ada halangan, of course lah arus akan jadi rendah. Begitu juga sebaliknya, jika rintangan itu rendah, maka arus elektrik akan menjadi tinggi. Sebab tu dia kata berkadar songsang. Okey. Dan hubungan antara parameter ini menerangkan bahawa apabila rintangan bertambah, maka arus akan berkurang. Ini songsang tadi. So kita boleh simpulkan dalam rumus dikatakan sebagai hukum Ohm. OHM ni. Ohm ini memang konsep yang ada dalam sains pun ada belajar. So parameter boleh dikira dengan menggunakan dia kata V bagi 1 I darab R. V ialah voltan, I ialah arus. Dia punya unit dia I Dia punya ni simbol dia I. R ialah rintangan. Okey. So mengikut hukum Ohm ini dia kata
perubahan arus dan voltan dalam litar elektrik. Ketiga, menggunakan wayar yang mempunyai saiz dan panjang yang berbeza. So ada perubahan. Maksudnya dia kata apa? Saiz wayar dan juga panjang wayar akan mempengaruhi, apa dia panggil yang dipengaruhi? Dia akan mempengaruhi ada perubahan arus dan juga voltan. Sebab apa? Sebab kalau dah panjang, mungkin dia punya halangannya atau perintangannya tinggi. Okay, itu yang menyebabkan dia kata saiz tu dan juga panjang wayar akan mempengaruhi. Itu dari segi dia punya konsep lah, hukum Ohm. Okay. Okay, so kita kena ingat yang 4 formula ini atau 4 rumus pengiraan hukum Ohm ini. Ini boleh tolong salin kalau setakat dengar saja nanti kan tak boleh nak dapat gambaran lebih detail. Sebab lepas ni kita akan buat pengiraan dan cikgu akan beri contoh soalan-soalan pengiraan. Latihan pula kita akan bagi latihan pengiraan lagi supaya memantapkan pemahaman anda. So dalam bab elektrik ini, tingkatan 3 untuk RBT, 4 rumus ini anda kena ingat. Selain daripada konsep awal hukum Ohm ni, VIR ini anda kena ingat, bentuk segitiga ni kan. Anda kena tahu juga macam mana nak mengira voltan, macam mana nak mengira arus, macam mana nak mengira rintangan dan macam mana nak mengira kuasa. Ya, ada 4 perkara. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu menilai atau mencari voltan. Voltan dia punya simbolnya V lah Okey, unit kuasa dia V. V sama dengan I darab R. Maksud I apa? I ialah arus, R ialah rintangan. Okey, jika diberi salah satu maklumat sama ada V dengan I ataupun V dengan R, kita boleh cari yang sebaliknya. Okey, tapi basically nak mencari voltan kena ada maklumat tentang I dan R. Apa itu I? Itu arus dan juga rintangan. Berapakah nilai arus? Kita darabkan dengan rintangan, kita dapatlah nilai voltan. Itu yang pertama. Yang kedua para pelajar, untuk mencari nilai arus, ampere, mencari nilai arus I. Okey, I sama dengan VR. V ialah voltan, I ialah R ialah rintangan. Maksudnya untuk menentukan nilai arus, tadi nilai voltan, ini nilai arus, kita kena tahu berapakah voltan dalam litar tersebut dan juga berapakah rintangan dia. Kalau kita refer atau rujuk balik di sebelah sini, kita boleh nampak yang cikgu tunjukkan tu, VIR. Sebab tu kalau dapat V, I darab R. Kalau dapat I, V bahagi R. Begitu juga para pelajar, yang ketiga, apabila kita ingin mencari nilai rintangan dalam bentuk ohm, R sama dengan V bahagi I. Maksudnya nak dapatkan rintangan, kita kena tahu nilai voltan dan juga I ialah arus. Rujuk balik kat jadual ini, segitiga ni, maka dia kata V, nampak ni, R sama dengan V bahagi I. Sebab tu kalau anda ingat yang segitiga ni saja, anda dah boleh menjawab sebenarnya mencari voltan, mencari arus dan juga mencari rintangan. Ini konsep basic dalam sains pun ada, dalam matematik pun ada cara pengiraan apa dipanggil dalam bentuk macam ni, apa dipanggil pecahan ini kan. Okey, itu 3 perkara. So, yang keempat dalam pengiraan kita juga kena tahu dalam suatu litar untuk mengira kuasa. Kuasa ada sedikit berbezalah. Okey. Kuasa dipanggil, dia punya unit dia lah watt, W-A-T-T watt. So P equal to power equal to voltan times power sama dengan voltan darab dengan I dengan arus. Menentukan berapakah nilai power atau kuasa di sesuatu litar, kita kena tahu nilai voltan dan nilai arus. Okey. So kalau kita lihat bawah ni diterangkanlah nilai apa ni. Ini kita macam cikgu maklumkan tadilah. P itu apa, V itu apa. Cuma ingin cikgu menekankan bahawa setiap kali kita buat pengiraan, macam mana nak tentukan, kena dalam peperiksaan pun nanti kena faham bahawa kalau disuruh kira sesuatu nilai ini, para pelajar, jawapan terakhir tu mesti ada unit kuasa dia. Unit dia. Contoh, kalau dia kata untuk mencari nilai voltan, maka tentu jawapannya ialah 12. So, kena ada 12 V di belakang tu. V adalah unit dia. Unit tu perlu ada dinyatakan. Begitu juga untuk menentukan nilai arus. Arus jangan I arus A, ampere. So, jawapannya kena letakkan belakangnya A, ampere. Begitu juga untuk menilaikan rintangan. So, kena ada ohm. Simbol ohm tahu kan? Nanti kita tengok di bawah tu. Ni. Ataupun OHM kita tulis itu. Ataupun simbol ohm itu. Okey? Perlu ada. Kalau nak mengira kuasa pula, kita kena
jawapan ni di belakang mesti ada W, iaitu watt. Unit tu perlu ada. Sebab kalau tidak ada unit, maka jawapan walaupun betul, dari segi pemarkan akan jadi salah. Okay, basically jelas? Dapat gambaran formula ni? Minta respon sikit. Kalau dapat mungkin boleh okay, like sikit kan kata dapat. Dapat Bernally kata okay. Okay, terima kasih atas respon masing-masing. Maksudnya jelaslah anda dapat gambaran dia. Okey para pelajar, kita pergi pada yang seterusnya. Kita tengok bercontoh-contoh lah supaya kita dapat gambaran lebih jelas. Ini rujuk buku teks masing-masing. Bila kita rujuk buku teks, nanti anda agak mudah lah sebenarnya berbanding kalau kita cuba tengok mana tadi. Okey, mudah untuk anda terus kira. Okey, anda boleh keluarkan pensel apa semua kira. Ini contoh diberi, kita terus kira, tengok betul tak cara dikira. Okey, tengok pada formula. Contohnya di dalam pengiraan pertama dikatakan diberi 1 liter ini para pelajar, nilai arus ialah 0.5, I dia ialah 0.5. Ni cikgu katakan, unit tu perlu ada, A tu perlu ada. Arus tu perlu ada, A tu. Ampere. Dan diberi nilai rintangan 3. 3 apa? 3 ohm. Ada simbol ohm di situ. Itu unit lah bagi sesuatu parameter ni kena ada. Dan dia kata kira nilai voltan dan kuasa bagi liter. Ada dua tu suruh kira. Satu nilai voltan, satu lagi nilai kuasa. So kita kena kira nilai voltan dulu. Balik pada rumus di atas tadi, voltan V sama dengan I darab R. Maksudnya I ada 0.5, rintangan ada tak R? R ada 3. So dapat tak voltan? Boleh. Formula dia V sama dengan I darab R. I ialah arus, R ialah rintangan. So 0.5 A diberi dalam soalan ni 0.5 A darab dengan 3 ohm, maka dapatlah 1.5 V. Maka voltan dia mestilah ada V di belakang jawapan tu. Ni cikgu maksudkan tadi. Okay, itu satu. Soalan kedua daripada contoh ini juga dia minta kita mengira kuasa pada liter. Okey para pelajar, kuasa kita rujuk balik formula kuasa. Kuasa ialah V darab dengan I. Power equal to voltan times I ialah nilai arus. Okey. So sekarang kita dah dapat nilai arus, dah ada. Nilai arus ada, nilai voltan ada. So kita dapatlah mengira kuasa. So P sama dengan V darab I. Diberi sekarang voltan kita dapat daripada pengiraan sebelum ini 1.5 V darab dengan dia punya I apa? Ampere dia adalah 0.5 di sini. Maka power equal to 0.75 W. Ni perlu ada unit di sini. Dapatlah nilai kuasa ialah 0.5, nilai voltan ialah 1.5 V. Okey. So kalau soalan seperti ini para pelajar, biasanya dalam peperiksaan dia ada sekurang-kurangnya di sini ada 4 markah atau 5 markah. Sebab apa? Mungkin yang pertama ni dia ada langkah kerja ni, formula dan langkah kerja ni 1 markah, jawapan 1 markah. Yang kedua pula formula dan jalan kerja yang kedua ni untuk mengira kuasa 1 markah, jawapan 1 markah. So 4 paling sikit. Kalau dibagi 5 maksudnya dia kira apa? Formula dengan formula ni dibagi setengah-setengah markah atau 1 markah di sini. So dapatlah mungkin 3 ataupun 5 ke 6 markah. Ini soalan macam ni. Jadi kalau soalan macam ni para pelajar, kalau kita silap mengira nilai voltan, automatically jawapan yang kedua pun jadi kosong sebab salah. Ini perlu pentingnya kita memahami. Sebab tu kita perlu memahami balik pada formula dekat hukum ohm di atas ini ni. Kena balik semua formula yang ini. Iaitu kita kena faham V bahagi I darab R ini kena ingat. Dan barulah kita boleh menjawab dengan betul dekat soalan itu. Sebab apa? Kalau kita terlupa ataupun tidak pasti, tidak tahu formula ini, maka kita akan salah dekat soalan nombor 1. Bila salah dekat sini, lagilah besar kemungkinan kita akan salah dekat yang kedua untuk dapatkan nilai power ataupun kuasa tersebut. Boleh Okey, itu contoh pertama. Kita pergi pada contoh yang kedua. Dalam buku teks ni ada 3 contoh. Kita akan pergi go through satu-satu contoh sampai habis. Sebelum juga akan tunjukkan contoh yang lain lah. Okay. So contoh yang kedua para pelajar. Okay, diberi nilai voltan. Sekarang dia nak kita cari arus. Tadi dekat atas dia suruh kita cari voltan. Yang pertama. Dengan kuasa. Yang ini dia minta untuk mencari nilai arus pula. Okay. So untuk menentukan dapatkan nilai arus, formula ni adalah I sama dengan V bahagi R. Okey.
So diberi dalam lita 2.3.9 ini, nilai voltan ialah 3V, nilai rintangan ialah 5 ohm. Maka nilai arus akan dapat V bagi R sama dengan 3 bahagi 5, dapatlah 0.6 ampere. So maksudnya senang tak? Kita tahu dah. Kalau tahu formula dapatlah. A tu perlu ada, ampere tu perlu ada, unit bagi sesuatu. Ni perlu ada, unit dia perlu ada. Unit kuasa ke, unit voltan ke, unit arus perlu ada, unit ohm pun perlu, rintangan pun perlu ada. Okey, simple je ni. Yang kedua ni pun mudah saja. Kita boleh ubah soalan. Kenapa soalan yang kedua ni dia tidak bertanya tentang untuk mendapatkan nilai kuasa? Sebab apa? Sebab dia tidak boleh menilai kuasa sebab formula untuk menilai kuasa mesti ada voltan dan arus. Sedangkan dalam soalan ini diminta untuk mencari arus. Arus tak ada dalam jawapan lagi. Okey. So tak dapatlah nak mengira tadi kuasa. Tapi boleh tak kalau kita kira kuasa sekarang? Boleh tak kalau kita nak kira kuasa sekarang? Dia kena ada voltan dan juga arus. Okey, sekarang voltan dah diberi. Arus dapat tak? Ada 0.6. Dapat tak? Kalau kita tambah soalan ini kepada okey. Seterusnya carilah nilai kuasa dapat. So kita kira formula untuk kuasa ialah P sama dengan V darab I. So P sama dengan V darab I. P sama dengan V. V berapa? Kita dapat 3. I berapa kita dapat? 0.6. Jadi bila kita kira berapakah kuasa untuk soalan yang kedua ini? Soalan kedua ini untuk nilai kuasa ialah 3 kena darab dengan 0.6. Dapatlah 1.8W. Faham Nampak kan? Dapatlah 0.8 tadi dah dapat watt atau kuasa. Okey. So cikgu kira nombor 1, nombor 2 ni mudahlah, dapat gambaran dah kan. Okey, kita pergi yang seterusnya yang ketiga para pelajar. Kalau kita ingin lihat di sini, okey, diberi nilai voltan, okey 3V, okey diberi nilai arus 0.5, carilah rintangan. Okey. So para pelajar, untuk mengira rintangan, kita tahu dalam formula di sini rintangan ialah V bahagi I. Okey, voltan bahagi dengan arus. Sekarang dari soalan ketiga, ada tak voltan? Ada. Ada tak arus? Ada. So dapat tak mengira dia rintangan? Dapat. R sama dengan V bahagi I, iaitu 3V bahagi dengan 0.5, dapatlah rintangan dia 6. Okey. So kita tengok pada litar ni lah 2.3.10. Cumanya para pelajar perlu diingat satu perkara, iaitu dalam mengira nilai rintangan ada dua benda yang kena faham. Dia satu litar siri, satu litar selari. Ada perbezaan di situ. Okey, kalau litar siri, kita mengira rintangan, nak tahu jumlah rintangan ialah berdasarkan rintangan, setiap rintangan tu ditambah. Maksudnya R1 tambah R2, R3 dan seterusnya, dapatlah jumlah rintangan. Itu kalau litar siri. Kalau nak mengira nilai arus untuk litar siri, maka jumlah arus ialah I1, I2, I3. Maksudnya jumlah bilangan arus yang ada dalam litar tersebut. Cikgu ambil contoh. Contohnya seperti contoh 3 ini. Macamnya kita katakan soalan ni kata ditambah lagi. Okey, kira dah dapat rintangan. Dia kata kira jumlah rintangan. So nak tahu jumlah rintangan, maka dia kena ada nilai R dia. R1, R2, R3. Maksudnya rintangan ni perlu dibuat lah di sini. Ada dua rintangan mungkin. Rintangan yang seterusnya di sini. So kalau dapat sini R, dapat rintangan, kita tahu jumlahnya kena bahagi dengan bilangan rintangan tersebut. Contohnya ada dua tempat rintangan, maka 6 ni kena bahagi dengan 2, dapatlah setiap satu M ini atau perintangan ini akan dapat nilainya ialah berapa? 3. Itu maksud litar siri, jumlah rintangan begitu. Okey, so yang ini dipanggil sebagai litar siri sebab apa? Sebab hanya ada satu laluan sajalah daripada nilai yang ni. Kita kata positif pusing ke laluan ke negatif ataupun negatif ke positif. Satu laluan. Itu dipanggil sebagai litar siri. Tambahan untuk makluman, ada satu lagi litar selari. Macam mana? Dia ada laluan lagi satu nanti. Itu dipanggil baru ada selari. Okay, dia bukan ada satu laluan saja. Yang ini ada satu laluan. Nampak tak satu laluan ni macam ni? Daripada positif ni, dia akan berjalan kepada arus, kepada rintangan, kepada nilai V balik semula. Itu dipanggil satu laluan. Itu dipanggil litar siri. Okey, boleh
So 3 jenis pengiraan lah yang kita boleh nampak dari situ supaya anda nampak lebih jelas lagi lah tentang pengiraan yang kita bincang. So ada apa soalan sebelum kita pergi pada seterusnya para pelajar? Semakin bertambah ke berkurang? Berkurang ni, semakin ada yang keluar dah ni. Kita tengok siapa yang keluar dalam record attendance nanti. Okey, ada persoalan? Untuk sebelum kita pada latihan seterusnya, Zulmi kata tiada. Okey, like saja. So, ada lain-lain ada persoalan? Zevi mungkin ada persoalan? Kalau ada? Okey, tiada. Tiada cikgu. Tiada. Semua Joshua pun tiada, Ryan pun tiada. Okey. Kalau tiada, kita akan pergi pada aktiviti seterusnya lah, mengira sedikitlah. Okey. Tengok dalam buku teks masing-masing juga sebenarnya. Okey, boleh tengok. Okey, cikgu besarkan sedikit. Anda boleh ambil pensel, ambil kertas. Okey, cuba kira. Okey, dia kata rajah sebelah menunjukkan satu litar lengkap. Okey, rajah sebelah ni. Berdasarkan litar-litar tersebut, cari nilai parameter voltan dan kuasa. Okey, sekarang cuba buat. Cikgu beri masa sekitar dalam 2-3 minit. Ambil kertas. Diberi sekarang A ampere 0.6, diberi diberi rintangan ialah 4 ohm. Sekarang dia suruh cari nilai voltan dan juga nilai kuasa. Okey, boleh kira sekarang. Kira cikgu bagi masa. Okey, para pelajar dah dapat jawapan dah? Boleh minta respon siapa yang dapat jawapan? Boleh mungkin tuliskan jawapan dekat chat tu. Betul. Tuliskan jawapan kat chat. Pertama ialah menilai voltan. Kedua ialah kuasa. Berapa jawapan dia? Masing-masing boleh nampak kat skrin terus tu kan? Cikgu buka lah. Boleh respon dah lebih dari beberapa minit. Okey. Zebi bagi jawapan ialah voltan ialah 2.4 V. Kuasa ialah 1.44 W. 1.44. Okey. Berani kata 2.4. Okey. Kuasa ialah apa ni? 1.44 W. Okey. Okey.
Ada yang lain jawapan selain daripada jawapan ini? Daripada pelajar jawapan lain selain daripada jawapan yang kawan-kawan kita mention ni atau tak buat ni? Ada jawapan lain? Okey, Willy pun 2.4, 1.4. Okey, 3 orang dah bagi jawapan tu. Kita balik semula pada soalan tadi. Okey. Okey, para pelajar. Kita nak mengira pertama ya tadi voltan. So, balik pada rumus ke atas ni. Ni nak refresh baliklah bagi kawan-kawan yang tak dapat tadi. Kalau nak mengira voltan ialah arus darab di rintangan. Macam mana arus darab rintangan kita beri dalam soalan ini tadi ialah nilai arus dia ialah 0.6. Rintangannya ada 4, maka 0.6A darab dengan 4 ohm. Maka dapatlah berapa? 2.4. Betul tak? Kita kira kalkulator. 0.6 darab dengan 4 dapatlah 2.4 V. Betul. Tahniah. Terima kasih rakan kita. 2.4 V. Okey, good. Soalan yang kedua, dia minta nilai kuasa. So, kalau menentukan nilai kuasa, balik pada formula ni semula. Okey, tengok balik kuasa. Kuasa pula ialah power equal to V darab dengan I. Voltan darab dengan arus. Sekarang, kita dah dapat nilai arus berapa? Nilai arus diberi dalam soalan adalah 0.6. Berapakah dia punya V? V yang kita kira adalah 2.4. Jadi, 0.6 darab dengan 2.4 V yang kita dapat tadi, maka dapatlah 1.44 W ataupun 1.44 watt. Tahniah, betul jawapan kawan-kawan kita tadi. Okey. Tahniahlah sebab betul jawapan ni. Bagi tepukan sikit kat rakan-rakan kita. Betul kan jawapan dia. Yang mana masih tak dapat jawab tu, cuba balik sekali. Ada tak yang tak dapat? Cuba angkat tangan kalau siapa yang tak dapat jawab. Jawab atau jawapan dia lain. Ada? Ada respon? Tak ada. Saya kira tak ada. Maksudnya semua dapat jawab. Okey, tahniah. Terima kasih. Kalau semua dapat jawab, baguslah. Okey, kita bagi yang seterusnya. Kalau di situ kita lihat yang seterusnya. Tadi kita dah habis soalan ini. Kita tengok pada soalan yang kedua pula latihan. Okey, yang ni habis dah. Kita tengok pada soalan yang seterusnya. Yang ini pula. Okey, sekarang kita dah ada hukum Ohm ni. Kita tunjuklah formula. Okey, cikgu nak anda cuba kira soalan nombor 1 dan nombor 2 dululah. Okey, boleh nampakkan di skrin kan? Kita beri arus ialah 0.5, rintangan ialah 5. Kirakan voltan. Dia dah bagi dalam kotak-kotak dah ni. Mudahlah untuk kamu nak kira dah. Dah nampak dah ada gambaran dia. Okey, soalan yang kedua pula, dikata diberi nilai voltan ialah 3, nilai rintangan ialah 6. Kirakan arus. Okey, cikgu bagi masa mungkin sekitar berapa? 2-3 minit macam tadi untuk anda cuba mengira jawapannya. Okey, buat nombor 3 teruslah. Okey, alang-alangkan sikit, senang saja tu. Yang ketiga ni, kirakan rintangan. Okey, soalan nombor 3 pula dia minta kira rintangan. Diberi voltan 1.5 V, arus 0.5 A. Dapatkan nilai rintangan.
Okey, cikgu kira berapa minit lagi, nanti cikgu buka Mudah je ni. Kalau ada kalkulator boleh kira. Tapi dalam peperiksaan memang kita boleh guna kalkulator kalau soalan tu soalan objektif lah. Tapi kalau soalan tu bahagian B, kena isikan MCQ yang pelbagai pilihan, maka anda kena tuliskan rumus, formula dan sebagainya kan. So kalkulator hanya membantu untuk mendapatkan jawapan akhir lah. Tetapi tetap kena isikan dia punya rumus satu-satu. Ataupun langkah kerja tu boleh ditunjukkan untuk dapatkan markah yang penuh lah. Okay, cikgu bagi masa seminit lagi lebih kurang. Okey, kalau dah, okey, kita bincangkan jawapan dia. Okey, boleh buka ruangan chat tersebut. Okey, typekan jawapan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey, siapa-siapa yang dah siap boleh typekan jawapan. Nombor 1, berapa voltan? Nombor 2, berapakah arus? Nombor 3, berapakah rintangan? Okey, V. Apa lagi tadi? Voltan, arus, dan satu lagi ialah satu lagi ialah rintangan. Di voltan, voltan, arus dalam I lah, I dan juga R. Okey, cuba jawab yang dah siap. Typekan di ruangan chat. Okey, benda ni okey 2.5V, 0.5A, 3R. Okey, kita tengok jawapan yang lain. Kawan-kawan, yang lain tak ada respon ni. Yang Zulfikri ke, Zulhamizal ke, Zulhamizal pula. Siapa lagi ni? Tengoklah senarai attendant. Kita tak nampak. Zulhilmi, Faris, mana? Aidil, tak ada jawapan pun. Apa jawapan lain? Zevi kata 2.5, 3R. Ada jawapan lain? Satu orang lagi kita dapat. Yang lain lah. Ni orang yang sama jawab tadi ni dekat soalan yang dalam buku teks. Ili juga jawab. Okey. Ada yang lain tak buat ni ke? Kita tengok nanti dia orang buat tak buat ni. Okey, para pelajar, betul tak jawapan ni? Kita tengok satu-satu. Kita tengok sekali lalu. Okey, soalan nombor 1. Dia kata, berapakah nilai voltan? Voltan ialah, nak dapat nilai voltan ialah arus apa? Darab dengan rintangan. 0.5 darab 5. Dapatlah 2.5V. Okey, betul. 2.5 tadi. Soalan nombor 2. Dia kata, berapakah nilai arus? So, nak dapat arus ialah voltan bahagi dengan I. Okey, bagi dengan R. So, berapa voltan? 3 bahagi dengan 6. R, maka dapatlah 0.5A. Betul. Soalan nombor 3, dia kata berapakah nilai rintangan? Maka 1.5, dapat nilai rintangan ialah V bahagi dengan I. Voltan bahagi dengan I. Voltan berapa? 1.5V. Berapa arus dia? I dia 0.5A. 1.5 bagi 0.5 dapatlah 3 ohm. Betul lah 3 ohm. Kena ingatlah simbol ke simbol ohm. Okey, betul tak jawapan kawan-kawan kita tadi terletakkan dalam sini? Yes, betul lah jawapan kita. Cumanya para pelajar, jawapan dia R ni salah lah. Bukan 3R. Tetapi kalau tak ada simbol ohm dekat kita ni, kita tulis OHM. Okey, baru betul dalam exam. Baru kecil lah macam tu kan. Okey, 3 OHM. Boleh juga. Kalau tak ada simbol tu. Kalau kita tulis 3R, salah lah. Okey, yang tepat bukan 3R lah. R tu bukannya unit. Unit yang sebenar ialah OHM ataupun simbol ohm itu sendiri. Okey. So, saya kira jelaslah masing-masing dah nampak gambarannya apa yang kita pelajari pada hari ini tentang mengira. Ini contoh-contoh pengiraan lah
Ada lagi banyak kita boleh bagi latihan contoh-contoh pengiraan. Since kita punya kelas ni sekitar 30 minit ke 40 minit, kita dah sekitar 40 minit berada di talian. So cikgu kira itu saja untuk hari ini kita punya perbincangan. Okey para pelajar, mungkin boleh buka lah video masing-masing sebelum kita apa dipanggil, akhiri sesi kita pada pagi ini. Ataupun kita minta ni dulu feedback, yang tak bagi respon tadi bagi feedback. Apa yang kita belajar hari ini? Okay, ada ramai ni, kita boleh tengok dalam senarai cikgu ni ada ramai ni yang masih berada di talian. Okey, ada 15 orang, 14 orang yang masih kekal lagi. So yang belakang-belakang lain mungkin apa? Ryan, cikgu nak dengar suara mungkin. Apa kita belajar hari ni? Ain, Sofia, Afifah, mungkin bagi respon. Apa kita belajar hari ni? Boleh bukakan mic tu. Just cakap. Terus living terus. Baik, baru tanya apa kita belajar, semua dah left dah. Belum habis lagi. Okey, respon Kia, minta. Belajar yang lain-lain, apa yang kita belajar hari ni? Mungkin Joshua, nampak cikgu tengok dia punya gambar depan tu light tu. Good dua-dua tu. Joshua mungkin ada respon. Tidak, cikgu. Apa yang kita belajar Joshua hari ni? Respon apa yang kita belajar hari ni? Ya? Hari ini kita belajar cara macam mana mau cari volt, ampere, ohm sama watt. Okay. So lain respon? Seorang lain tadi yang cikgu sebut-sebut nama tadi senyap saja. Tak ada respon. Seorang lagi mungkin apa yang lebih jelas macam mana kita tahu yang kita belajar. Zuhimi ada respon? Gambar kucing cikgu tengok di depan tu Zuhimi. Ada respon? Ya, cikgu. Apa yang kita belajar hari ini? Tentang mau cari nilai voltan I darab R. Baru mau cari nilai arus. Cari nilai rintangan. Sama rumus bagi kuasa. Okey, terima kasih Zuhimi. Jane pun bagi feedback dekat chat kita. Dia kata formula kira voltan, ampere sama ohm. Okey. So jelaslah. Ada 4 yang kita belajar. Hari ini 4 pengiraan iaitu kita nak mengira voltan, mengira arus, mengira rintangan dan juga mengira kuasa. Okey, itu saja kita kira untuk hari ini. Tolong bukakan video lah untuk kita masing-masing untuk kita ambil gambar untuk record kita punya kelas PDPR pada hari ini. Okay, boleh buka video masing-masing. Cepat. Okay, baru 3 ni. Yang lain mana ni? Aidil, okey Aidil. Oh, Aidil ada. Okey. Mana kawan-kawan yang lain ni? Rimi mana? Mana lagi siapa ni yang lelaki? Siapa tadi lelaki yang lagi tadi? Faris. Tak buka dia orang. Jane dapat masuk Oh, laporan lain tak? Okey. Okey. Ada yang lain nak buka? Sebelum kita ni 4 orang 5 orang saja. Okeylah kita ambillah gambar lah. Okey. 1 2 3. Satu kali lagi. Macam mana Okey, cuba tekan apa screen ni sekejap 1 2 3. Okey, terima kasih kelas atas respon dan kerjasama semua. So cikgu akan bagi tugasan latihan sedikit dekat dalam buku dekat grup. Okey, boleh nanti rujuk dekat grup untuk kita punya latihan pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Bye, cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama. Thank you, cikgu. Okey.